Okay, baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat yang baru masuk dan yang telah bersama dengan cikgu hari ini. Cikgu doakan anda semua berada dalam keadaan sihat hendaknya, insya-Allah. Walaupun kita dah dapat kebenaran merentas negeri, ada yang cakap dengan saya rindu nak balik kampung dan sebagainya kan. Kelas tetap kena jalan. Okey. It's okay, tak apa. Walaupun anda dekat kampung atau anda dekat mana-mana, anda boleh tetap ikutilah sesi kelas kita atas talian. Jangan risau, boleh jadi secara Google Meet ataupun nanti cikgu akan bagi record. Okey, yang penting anda ikut dan anda faham agar anda menjadi pelajar-pelajar yang cemerlang, insya-Allah. Cikgu tahu anda semua yang terbaik. Okeylah, tanpa memasak lagi, kita nak sambung pelajaran 10. Kalau tengok pada skrin ini, yang cikgu share ni, iaitu kita nak sambung tentang menghindari maksiat anggota badan. Bila kita sebut tentang maksiat ni perkara yang Allah tak suka, Allah larang. Anggota ni pula merujuk kepada tangan, kaki yang ada pada tubuh manusia yang kita gerak-gerakkan. Kalau baca ni, ini adalah sedikit pengenalannya. Manusia diwajibkan bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas segala kurniaan nikmat dirinya. Antara nikmat yang paling besar adalah nikmat panca indera, seperti melihat, mendengar, menyentuh, menghidu, merasa dan sebagainya. Oleh itu, manusia dilarang melakukan penderhakaan. Penderhakaan ni apa, anak-anak? Penderhakaan ini umpama macam kita tak ikut perintah Allah. Derhaka maksudnya kita melawan lah kepada Allah Ta'ala yang melakukan maksiat, kerana ia adalah perkara yang dibenci olehnya dan bertentangan dengan tujuan manusia diciptakan. Itulah contohnya. Baiklah, pada muka surat 45, kita nak masuk lebih dalam sedikit. Bila kita sebut tentang maksiat, apakah yang dikatakan sebagai maksiat? Maksiat ialah, siapa yang ada nota boleh mungkin gariskan dekat buku anda. Boleh highlight saja, tak ada masalah. Janganlah pakai pen highlight kan. Maksud saya gariskan pakai pensel ataupun buat nota lain dekat kertas anda. Bila sebut tentang maksiat, maksiat ni apa, anak-anak? Maksiat ini ialah perkara yang buruk dan jahat, yang mana bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada suruhan atau larangannya yang dilakukan oleh yang dilakukan ataupun mengikut hawa nafsu, hawa nafsu manusia lah. Maksudnya dekat sini ikut nafsunya, kehendak nafsunya, buat tu buat ini dan sebagainya. Disebut tentang nafsu, kita ada namanya nafsu dan syahwat. Baik, ada dua bahagian jenis-jenis maksiat, iaitu yang pertama maksiat zahir. Maksiat zahir ni apa? Maksiat yang dilakukan oleh anggota badan yang nampak. Anggota badan yang terlibat dengan maksiat zahir, iaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Maksiat yang kedua, maksiat batin. Maksiat batin ni apa? Maksiat yang dilakukan oleh hati, seperti hasad, ujub, takabur, riba, riak, bukan riba, riak, riak dan lain-lain. Ulang maksiat ini perkara buruk dan jahat yang dilakukan oleh manusia sebab dia ikut hawa nafsu dia saja, yang dia melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Jenis-jenis maksiat ada dua, maksiat zahir dan maksiat batin. Zahir yang nampak, batin yang tak nampak. Hatilah, melibatkan hati, dalaman kita. Baik, seterusnya kita masuk tentang maksiat mata. Maksiat mata ni apa dia? Maksiat mata. Mata merupakan alat yang amat mudah mendorong manusia
mendorong manusia tertarik, tertawan, terpesona dengan perkara yang nyata sehingga boleh mendorong manusia untuk melakukan maksiat, lupa kepada larangan Allah. Mata dia nampak yang macam-macam, macam indah saja. Tu. Okey, itu namanya maksiat mata. Okey. Baik, kita sambung sedikit lagi. Tengok yang pertama ada 1, 2, 3 dan 4. Yang pertama, yang berkaitan dengan maksiat mata dia ada banyak. Cikgu ambil satu saja. Okey, yang lain awak boleh baca. Antaranya tertawan, terpesona dengan kecantikan dan ketampanan manusia. Itu dari segi maksiat mata. Nampak benda-benda yang cantik, kacaknya lelaki tu, comelnya perempuan tu, contoh. Yang kedua, terpesona dengan hasil ciptaan manusia sehingga menjadi pemuja mereka. Cantiknya, handsomenya pelakon-pelakon Korea ni, contoh. Okey, tampal-tampal banyak-banyak gambar dekat dalam bilik dan sebagainya, contoh. Okey, kita masuk tentang maksiat telinga. Maksiat telinga ni apa, anak-anak? Telinga dan pendengaran diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai satu nikmat dan amanah yang mesti dijaga dan digunakan untuk tujuan yang baik dan berguna. Namun begitu, ramai yang tersalah guna nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini yang diberikan oleh Allah. Mereka tidak menggunakan telinga untuk mendengar perkara-perkara berguna, dan guna dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, digunakan telinga itu untuk mendengar perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala, iaitu perkara maksiat, sia-sia dan melalaikan. Apa contoh perkara-perkara sia-sia dan melalaikan? Mendengar lagu-lagu hiburan, yang mana mengasyikkan lagi melalaikan serta mengandungi unsur-unsur pemujaan. Nak tidur malam buka lagu Aiman Tino, nak jalan buka lagu Aiman Tino, contoh. Boleh dengar, tak ada masalah, tapi janganlah terlalu kerap sampaikan fikiran kita tak lepas daripada lagu tu. Macam tu, okey. Sekadarnya sahaja, jangan sampai melekakan. Okey. Yang kedua, okey, itu kita masuk masih lagi dalam bab maksiat telinga. Mendengar muzik yang melalaikan, mendengar lawak jenaka yang berlebihan, ketahu berdekar-dekar, mendengar orang yang memfitnah, mendengar cerita keburukan, dengar buruk, orang tu kan dia ni macam ni, habislah rosak telinga kita. Baik, kita masuk tentang maksiat berkaitan lidah. Lidah merupakan anggota yang paling berkesan ke atas diri sendiri dan orang lain. Berapa ramai manusia akan dimasukkan ke dalam api neraka disebabkan jenayah yang telah dilakukan oleh lidah mereka. Contohnya apa? Ni dia. Ni semua orang pernah melaluinya, iaitu yang pertama, berbohong. Sama ada benar-benar bohong atau secara bergurau. Tu maksiat lidah. Cakap putar belik, kari dan sebagainya. Inilah dia. Seterusnya anak-anak, mungkir janji berkaitan dengan lidah. Dia mungkir janji sama ada dengan Allah, dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain. Tu maksiat lidah. Baik, yang ketiga, mengumpat, iaitu mengajak orang lain ataupun mengejek orang lain ataupun mengata-ngata orang lain dengan kata-kata yang tidak disukai, tanpa keredaan orang tersebut. Contoh, dia cakap Siti tu kan kalau pakai tudung, ya Allah, habis.
Dah sebut nama, lepas tu dah cakap pula benda yang bukan-bukan, orang tu tak tahu, orang tu tak redha. Maka itulah maksiat lidah. Dan yang terakhir berkaitan dengan lidah. Ni ada banyak sampai 12 ni. Awak boleh baca, cikgu ambil yang penting-penting saja. Bertengkar dengan melibatkan dua pihak atau lebih. Suka bertikam lidah. Bertikam lidah ni apa? Bukan dia ambil pisau cocok lidah orang. Tidak. Mulakan pergaduhan. Benda yang sikit dan sebagainya, akhirnya terus tak tertahan perasaan marahnya. Contohnya begitu. Baiklah, seterusnya. Kita masuk tentang maksiat perut. Maksiat melalui anggota perut. Perut boleh menjadi punca maksiat. Nampak tak? Perut boleh menjadi punca maksiat zahir jika tidak diawasi atau dijaga dengan betul. Apa contoh maksiat ni? Cuba tengok pada muka surat 50. Kita tengok muka surat 50. Apa yang boleh terjadi dengan maksiat perut? Menerima makan dan minum yang haram dan syubhah. Jadi bila makan makanan yang tak tahu asal usulnya halal dan haram, maka dia akan merosakkan badan kita. Sebab apa? Dia jadi darah daging. Solat kita tak terima dan sebagainya. So jadi penting jaga pemakanan kita. Bila makan nasi, makan benda-benda contoh jajan dan sebagainya, otak kita jadi lemah. Sebab tu nak kena betul-betul jaga pemakanan. Baiklah, kita masuk tentang maksiat kemaluan. Maksiat kemaluan, kita tengok maksiat yang disebabkan oleh kegagalan manusia mengawal kemaluannya dalam memenuhi kehendak naluri jantina, iaitu lelaki dan perempuan, dengan tidak memikirkan dosa dan akibat buruk. Apa contoh-contoh punca maksiat kemaluan ini? Yang pertama, lemah iman. Tiada pendidikan agama. Apa punca? Apa sebab menjadikan masalah maksiat kemaluan? Sebab apa? Iaitu yang pertama, lemah iman, tiada pendidikan agama, kelemahan pada diri individu, kurang pengawasan, pengaruh budaya negatif. Itu antara sebab-sebab puncanya terjerbaknya kita ke arah maksiat kemaluan. Asyik tengok cerita-cerita orang putih dan sebagainya, akhirnya otak kita pun terikut-ikut budaya mereka. Tak boleh. Sebab itu kena tapis. Kita nak masuk bahagian yang lain, iaitu maksiat tangan. Bila sebut maksiat tangan, apa dia? Ada banyak maksiat yang dilakukan oleh tangan yang wajib dijauhi, seperti ada 8 Contohnya apa? Biasalah kita tahu benda yang ni melibatkan tangan. Mencuri, mencederakan, pukul orang, gaduh, menyeksakan orang ataupun haiwan, binatang. Orang tu diam-diam bawa kacau, merosakkan diri sendiri, stres sangat, kelah tangan dan sebagainya. Cubit-cubit orang sampai bengkak, contoh. Menyentuh, menyentuh ataupun memegang tubuh lelaki atau perempuan yang diharamkan. Maksiat juga tu. Apa lagi? Menulis surat ataupun bahan-bahan lucah. So ini juga maksiat tangan. Lukis dekat dinding-dinding, merosakkan mata awam, itu pun maksiat tangan. Baiklah, itu jelas maksiat tangan. Kita terus kepada kaki pula. Maksiat kaki ni apa? Kita wajib mensyukuri kesempurnaan kejadian. Justru janganlah digunakan kaki ini untuk melakukan maksiat, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Di akhir nanti, kaki akan menjadi saksi pada segala perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kita di dunia. Dia ni dulu, Ali ni dulu, Abu ni dulu bawa aku ni pergi ke tempat maksiat. Nampak? Kaki yang akan bercakap. Sebab di akhirat nanti mulut kita akan dikunci, ditutup. So jadi fikir-fikirkan.
kaki. Satu lagi kaki boleh jadi tau. Nampak sampah dia sepak, nampak pokok dia sepak, apa semua. So itu pun boleh jadi kita tidak menggunakan nikmat kaki tu dengan sebaik mungkin. Okey. Contoh maksiat kaki. Apa dia tu? Berjalan ke tempat yang diharamkan atau tempat maksiat. 2. Berjalan untuk melakukan perkara yang diharamkan atau maksiat. Okey. Seterusnya, yang ketiga, melakukan perkara yang dilarang. Seperti perkara yang diharamkan ataupun maksiat. Contoh, bekerja di kedai arak. Okey, pergi ke disko. Tu tak boleh lah. Okey, yang ketiga, melakukan perkara yang dilarang seperti apa? Mendendang orang lain ataupun haiwan. Ni yang tadi tu. Tak semena-mena sepak orang, tak semena-mena sepak kucing. Tak boleh. Gunakan kaki tu sebaik mungkin. Dan yang terakhir, yang keempat, berkaitan dengan kaki. Apa dia anak-anak? Menggerakkan menggerakkan jentera atau kenderaan yang digunakan untuk melakukan maksiat. Contohnya kereta tu kena pakai kaki. Nak bagi dia jalan, tekan minyak apa semua. Pula tu kenderaan tu bawa orang-orang perempuan-perempuan seksi-seksi. So tak boleh. Itu contoh. Okey, dalam ni kita dah belajar tentang maksiat kaki, mata, tangan, okey, hati, rohani dan jasmani. Semuanya dah lengkap. Kita tengok pada pesanan imam. Okey. Baik, yang pertama, jangan gerakkan satu pun anggota badan kamu untuk melakukan maksiat. Pesanan dia jangan lakukan sesuatu anggota badan kita ni, nikmat yang Allah bagi ni, untuk ke arah maksiat. Yang kedua, gunakanlah anggota badan kamu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Seterusnya yang ketiga, kecuaian menjaga anggota badan akan menerima akibat kepada diri sendiri. Dan yang keempat, jangan bersikap mudah dan mengatakan Allah Maha pengampun dosa-dosa hamba-Nya. So istilahnya dekat sini, kita kena jaga diri kita. Allah memang Maha pengampun, tetapi kita tak boleh sewenang-wenangnya buat salah. So kena sedar diri. Baiklah anak-anak. Okey, bagaimana setakat hari ini untuk penerangan cikgu untuk tajuk hari ini? Jelas tak? Boleh komen? Cikgu nak tengok. Type saja dekat ruangan komen. Macam mana? Okey, cuba tengok. Alhamdulillah. Okey, boleh. Bagus semuanya. Tu dia, semua komen jelas, bermakna faham tentang pembelajaran kita pada hari ini. Okey. So amat penting jaga lidah, amat penting jaga mata kita, jaga hati kita. Kesemua anggota badan yang terlibat ni perlu jaga. Ibaratnya kita jaga daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Okey. Baiklah. Okey, ini adalah isi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, ni untuk rakaman nanti. Okey, cikgu sediakan rakaman kamu untuk sesi pembelajaran akan datang. Kamu boleh ulang tayang, tonton sesi rakaman ini dan buat nota. InsyaAllah kamu semua akan cemerlang dengan jayanya